سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung baca sorof. Kita masuk ke dalam kitab ni, kitab yang kita nak baca ni. Ada yang ada kan. Mana tak ada tu dengar lah. Ataupun ada boleh kat belakang kitab tu. Apa ni yang syekhnya tu. Ada agak 6 tu. Dia ikut dalam ni. Dia syarah tentang bina ni. Kan dia ada ubah lah. Dia buat apa? Dia ubah. Tapi awal sama kan. Ni dia buat apa? Dia buat satu tak ada. Satu susunan dia macam bina. Susunan dia macam bina kan. Baik, jadi itu kita masuk mukaddimah. Kita mukaddimah pengenalan apa ni sebuah sedikit tentang takrif sorof. Sorof ataupun dikenal juga dengan ilmu tasrif. Itu apa dia punya takrif dia. Apa itu apa ni ada cerita sikit tentang mabadi asyarah fi al-hisab ataupun fi al-tasrif. Tidak contoh semua sebahagiannya. Lepas tu kita masuk juga terangkan sedikit tentang ibdal. Tentang ibdal, tentang idgham. Tentang ibdal dan juga tentang idgham. Lepas tu apa mustalahat yang digunakan oleh solfiyin, oleh ahli-ahli sorof, yang mana dia letakkan apa ni fa'ala itu asal. Dia akan padankan dengan yang lain. Kalau ba, dia akan kata yang pertama, dia akan padankan dengan fa'ala. Jadi ahli sorof dia akan kata kaf sebagai fa fa'il, ta sebagai ain fa'il, dan juga la aqniba sebagai lam fa'il. Itu dah jadi satu istilah. Asalnya pakai maklum dah. Dia akan padankan apa-apa pula dengan fa'ala. Yang pertama akan padankan dengan yang pertama, yang kedua akan padankan yang kedua, yang ketiga akan padankan dengan yang ketiga. Jadi kaf ni akan disebut sebagai fa'ul fa'il. Yang kedua akan bagi ain fa'il. Walaupun di huruf ta, ini akan dipanggil lam fa'il. Buatlah do, ro, ba. Ini kita akan panggil fa fa'il, ini kita panggil ain fa'il, ini kita panggil lam fa'il. Ini dah jadi istilah di dalam ilmu sorof. Dan kalau fa fa'il huruf illah kita akan namakan sebagai misal. Dan kalau ain fa'il huruf illah kita akan namakan sebagai naqis. Dan kalau lam fa'il huruf illah kita akan namakan sebagai yang kedua. Kalau lam fa'il huruf illah kita akan bagi nama dinamakan sebagai naqis. Itu semua nama. Lalu kalau ada dua huruf illah dinamakan lafif. Dan lafif terbagi kepada dua, lafif makrun dengan lafif mafruq. Kalau fa fa'il huruf illah dan juga lam fa'il huruf illah itu dinamakan lafif mafruq. Jika ain fa'il huruf illah apa ni dan juga lam fa'il huruf illah dinamakan sebagai lafif makrun. Itu nama-nama. Nanti kita akan jumpa kalau masuk dalam kitab-kitab lain, dalam perbahasan dia akan sebut benda tu. Macam dalam unwan al-zarfi dia sebut in kana al-fi'lu naqisan, sekiranya fi'il itu fi'il naqis. Jadi dia tak terang dah apa itu naqis. Jadi kita dah ada pengetahuan tentang tu. Ini sorok ni agak
dakik sikit, agak halus sikit, dan berhajat kepada faham dan berhajat kepada hafal kaedah. Sebab itulah didahulukan, kita sebut dulu didahulukan ilmu nahwu daripada ilmu sorof. Kalau nak ikutkan, didahulukan ilmu sorof dulu, sebab ilmu sorof kita mengaji kalimat, kita mengaji diri kalimat itu sendiri, satu-satu ni asalnya mana. Adapun nahwu, kita akan mengaji tentang hukum di akhir kalimat apabila kalimat tu dah jadi kalam. Kalau kalimat tu tidak jadi kalam, tidak ada tak murakkab, kita takkan bincangkan. Zaidun, perkataan Zaidun, Zaid rafa' kan, nasab ke khafah? Kita tak dihukumkan dia dengan rafa', dengan nasab, dengan khafah selagi mana dia tak duduk dalam kalam. Selagi mana dia tak jadi kalam. Dah jadi kalam, barulah kita akan hukum dia dengan rafa' ataupun nasab ataupun khafah mengikut tempat yang dia duduk, ikut mahal dia. Jadi disebabkan agak susah ilmu ni, maka didahulukan ilmu nahwu supaya orang yang mengaji selepas tu mengaji ilmu sorof, dia dah ada dalam kepala dia dah ada muqaddimah lah, ada benda-benda dah ada masuk dah, dan ada istilah-istilah yang dia dah dengar dah. Yang dia akan dengar di sini sebenarnya benda tu dalam ilmu nahwu. Dia ada persediaan untuk membantu dia lah. Jadi kita ambil sikit-sikit je, tak ambil banyak-banyak. Dan dalam ni dipanggil kitab ni wal-awwal dulu, disebut nama kitab ni Matan Bina'il Af'al, tapi cuma dikenali dengan matan, lebih dikenali dengan matan bina, masyhur di matnil bina faqat, dengan tidak ada af'al. Tapi asal nama dia naknya Bina'ul Af'al, sebab di dalam ni semua tentang tasrif fi'il, tidak ada tasrif isim. Dia tak terangkan isim tafdil, dia tak terangkan masdar marrah ataupun masdar hay'ah. Isim-isim tak ada kaitan, dia tak sebut kat sini. Kita tengok lampu hijau tu, dia sebutkan wazan-wazan jamak taksir banyak. Wazan-wazan isim ni, wazan isim fa'il, wazan isim maf'ul. Semua tu dalam sorof, tapi cuma dalam ni dia hanya khususkan kepada fa'il. Sebab tu namakan bina'ul af'al. Baik, masuk tengok dalam namatan ni lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala al-abwab at-tasrif, abwab at-tasrif, i'lam anna abwab at-tasrif 35 baban, 6 minha lis-sulathi al-mujarrad. Dalam kitab ni, lepas tu kita ada buat muqaddimah, sebab kitab ni kita sebut dah yang ada ibu Manzimi dengan ni saja. Musannif dia yang sahihnya majhul, tak tahu siapa dia. Walaupun dia disebutkan kepada seorang, tapi yang sahihnya majhul, tak tahu siapa yang sebenarnya tulis. Yang disebutkan tu bukan alal yakin, kata dia punya. Sebab memang kadang ada kitab ni betul tak penisbahan kitab ni kepada si fulan. Macam ada Al-Fiqhul Akbar, siapa punya? Imam Hanafi kan. Harga makruf Imam Hanafi punya kitab tauhid. Sebab fiqh yang terbesar sekali adalah tauhid. Itu fiqh yang terbesar sekali. Tapi Imam Abu Syafi'i pun dikatakan ada kitab nama Al-Fiqhul Akbar. Tapi cuma penisbahan kepada Imam Syafi'i itu itu diperkhilafkan. Macam kita Muhammad Sayyidina Muhammad Matan Baikunia pun sama juga. Siapa muallif dia tak tahu. Tak pasti. Bawa dulu memang setengah-setengah ulama dia ada tulis, lepas tu dia biar. Tak sebut siapa yang menulis. Sebab itu ad'a ila ikhlas. Dia tak mau tahu yang kitab ni dia tulis.
Bila orang cek banyak, kita ni berharga sangat ni. Apa ni ilmu dan ilmu yang diberikan ditulis kitab bercanggah dengan kaedah-kaedah semua yang ada. Jadi dia ambil dia guna pakai dan apa ni disyarah dan sebagainya lah. Macam kuliah tu memang ngaji mustalah hadis awal-awal guna kitab tu. Koleknya memang pakai kitab tu. Baik kata musannif, terus i'lam dan hendak ketahuilah oleh kamu, wahai pelajar, wahai yang mendengar, wahai ayuhal mustami', ayuhal qari, wahai yang membaca, wahai yang mendengar, wahai talib, anna abwab at-tasrif, bahwasanya bab-bab tasrif itu khamsatun wa thalathuna baban, ada 35 bab. Mai terus macam tu, mukadimah apa pun tak ada. Apa pun tak ada, mukadimah pun tak ada, mai terus masuk. Dia kata abwab at-tasrif ada 35 bab. Dan dia sebut dengan i'lam, tidak sebut dengan iqra'. Itu disebut dengan i'lam duna qawlihi iqra'. Sebab apa? Isy'aran ila anna arbahal bidha'ati at-ta'allumu dan qira'ah. Nah, isyarat kepada bahwasanya apa ni, atau benda, maknanya sesuatu benda yang paling bernilai sekali itu adalah at-ta'allum, mengaji itu. Bukannya membaca. Membaca. Dengan ta'allum tu akan ada juga qiraah. Tapi dengan ta'allum kita akan usaha sedikit. Betul Nabi kata innamal ilmu bit ta'allum. Hanya sebenarnya ilmu tu dengan ta'allum. Hanya usaha diri kita untuk reti, untuk faham. Wa innamal hilmu bit tahallum. Dan apa ni sifat tak mudah marah itu dengan tahallum, usaha diri untuk tak mudah marah. Jangan kata aku tak boleh, kau memang pakai ini. Tak, dia kena usaha. Benda tu kena usaha. Atau innamal hilmu bitahallum. Baik. Kalau kata sini ada 35 bab. Boleh tak nak ini. Lepas tu dia kata sittatun minha, 6 daripadanya, daripada 35 tu bisulatil mujarrad. 6 daripadanya bagi sulasi mujarrad, khusus bagi sulasi mujarrad. Nak terjemah mudah-mudah sulasi mujarrad ni, nak atas sulasi itu 3, mujarrad tu semata-mata. Nak atas semata-mata 3. Nak kata huruf apa ni, dia ada sulasi, maknanya huruf dia 3, huruf asal dia 3, dan mujarrad dengan mana tidak ada huruf tambahan. Ini semata-mata 3, dan ketiga-tiga tu adalah huruf yang asli, tidak ada huruf tambahan. Sulasi mazid nanti ada tambahan. Sulasi 3, lepas tu mazid yang ditambah. 3 yang ditambah. Asal 3 ni, lepas tu ditambah, ada huruf tambahan. Sama ada ditambah 1 huruf, ataupun 2 huruf, ataupun 3 huruf. Itu paling banyak. Sama ada ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf, atau ditambah 3 huruf. Itu paling banyak. Fa'il paling banyak 6 huruf. Itu yang dia tak ada sampai 7. Fa'il paling banyak 6 huruf. Dan asal dia ada 3. Asal dia yang paling sikit sekali 3. Tidak ada fa'il roda, tak ada. Dia roda. Ni 2 huruf je, ni 3 huruf. Asalnya roda da, tapi diidghamkan jadi roda, 3 huruf. Dan paling banyak 6 huruf. Ni fa'il. Kan isim. Isim paling banyak 7. Jadi 6 daripadanya lisulasi al-mujarrad, bagi sulasi mujarrad.
Dia buat ini bagi yang tak ada lah, dia buat lagi. Dia buat tanda abu-abu dan tasrif terbagi kepada dua sulasi mujarrad dengan mazid dengan mazid mujarrad kepada dua sulasi dengan perubahan mazid pun bagi pada dua mazid ada sulasi mazid ada perubahan. Lihat mengganggu melihat sudah tiga melihat sudah tiga ini ada enam, ada satu masih ada sulasi dua. Masih ada rumah ini berapa kok? Ini masih ada rumah ini ada tiga, ada tiga. Masih ada rumah ini ada tiga. Jadi 12, 15, 21, 22, tak ada semua kat sini. Tak ada semua kat sini yang meningkatkan 25. Jangan nak pakai yang mana. Yang pentingnya sulasi ini dengan masih ada sulasi. Itu banyak diguna pakai lah. Tapi eloknya hafal lah semua sebagai penuntut ilmu. Tengok yang pertama, dia kata al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini bab yang pertama. Atas wazan dia fa'ala yaf'ulu. Lepas tu dia timbangkan dengan apa? Mauzunuhu nasara yansulu. Ini timbangan dia. Yang ditimbangkan dengan fa'ala yaf'ulu ni adalah nasara yang suruh, ataupun qatala yaqtulu. Lepas tu setengah kitab dia tak sebut dah bab nama bapa ke apa. Dia sebut dalam kitab, dia kata perkataan ni radda min babi qatala. Itu radda min babi qatala. Jadi kita tahu dah. Dia sebut bab qatala, bab yang mana? Bab ni nombor pertama ni fa'ala yaf'ulu, bab qatala yaqtulu, ataupun min babi nasara yang suruh. Jadi kita asalnya radada yaqdudu. Jadi kalau kita tak mengaji hak ni, kita tak boleh nak faham apa dia bab radda min babi qatala. Dan bantu kita untuk melihat qamus. Baik. Apa alamat dia? Wa alamatuhu, alamat bab ini an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari'. Alamat dia bahwasanya ain fi'il dia itu maftuhan, baris atas pada fi'il madhi, fa'ala. Tengok kat ain tu. Fa'ala nasara, tengah-tengah tu sad baris atas.
nasara. Lepas tu ain fa'il pada fa'il mudhari' dekat yang suruh tu apa dia? Ain fa'il dia huruf sad wa madmuman fil mudhari', dan baris depan baris dhammah pada fa'il mudhari' yan suruh yaf'ulu. Itu alamat dia. Kemudian bina bina fa'il ni untuk apa? Penggunaan dia. Binaan abad ini untuk apa guna dia? Adakah untuk apa lazim ataupun untuk ta'diyah, muta'addi. Jadi kata musannif wa bina'u li ta'diyati ghaliban. Bina dia untuk ta'diyah kebanyakan bab yang pertama ni kebanyakannya datang fa'il atau wazan fa'ala yaqulu ni fa'il dia fa'il muta'addi. Maksud ta'diyah tu muta'addi lah. Ta'diyah tu dia punya masdar dia. Kebiasaannya fa'il ni fa'il muta'addi, tetapi waqad yakunu laziman, dan terkadang adalah fa'il ni laziman. Dia datang fa'il ni digunakan sebagai fa'il lazim. Wazani ada juga fa'il daripada wazani, tapi fa'il tu fa'il lazim. Dia akan takrifkan apa makna fa'il muta'addi, apa juga nama makna fa'il lazim. Tapi asalnya masing-masing dah tahu dah apa fa'il muta'addi dan juga apa fa'il lazim. Fa'il muta'addi iaitu fa'il yang kita katakan perbuatan si fa'il tidak terkena pada pihak ketiga. Dan muta'addi ini dia kena pada pihak yang ketiga, kena pada pihak lain. Perbuatan itu jatuh berlaku pada pihak yang lain, bukan hanya tertentu pada diri dia saja. Tetapi fa'il lazim, perbuatan tersebut hanya pada diri dia sahaja. Misal muta'addi, dia bagi misal dulu. Nahwu nasara Zaidun Amran, telah menolong Zaid akan Amr. Itu muta'addi. Jadi Amran tu jadi maf'ulun bih. Jadi perbuatan yang keluar daripada Zaid, iaitu perbuatan menolong itu jatuh atau berlaku pada Amr. Itu kata perbuatan tersebut berlaku ataupun dia mengenai pihak yang lain. Adapun lazim, wa misalul lazimi nahwu kharaja Zaidun, telah keluar Zaid. Jadi perbuatan keluar ada tak kena pada orang lain ataupun hanya kena pada Zaid? Zaid kharaja Zaidun, Zaid keluar. Jadi perbuatan tu hanya berlaku pada Zaid. Adapun kalau nak kata akhraja Zaidun Amran, Zaid telah mengeluarkan Amr. Perbuatan mengeluarkan yang terbit daripada Zaid berlaku pada Amr. Itu dia keluarkan Amr daripada satu tempat. Jadi perbuatan tu mengenai orang lain, itu dipanggil muta'addi. Adapun kalau perbuatan tu khusus pada si fa'il sahaja, itu dinamakan sebagai lazim. Lepas tu dinamakan lazim sebab perbuatan tersebut melazimi si fa'il, tidak ada pihak lain. Dia faham? Faedah wal muta'addi, nak bagi apa makna muta'addi, apa makna lazim. Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lul fa'ili ila al-maf'ul bih, wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lul fa'ili ila al-maf'ul bihi bal waqa'a fi nafsihi.
Fa'al muta'addi ni apa? Wal muta'addi, ta'addi itu sifat fa'al dia punya mausuf. Wal fa'lul muta'addi huwa, iaitu ma, barang. Itu fa'al. Fa'al, mana maksudnya fa'al itu fa'al istilahi, iaitu fa'al muta'addi. Fa'al yang yatajawazu, yang melampaui perbuatan fa'alnya. Biasanya fi'lu fa'ilihi, tapi buang apa ni, hazaf mudhafilah, gantikan dengan alif lam. Jadilah ma yatajawazu fi'lul fa'il. Fa'il muta'addi iaitu fa'il yang perbuatan si fa'ilnya tu perbuatan bagi si pelaku perbuatan tersebut yatajawaz, melampaui ila maf'ul bih. Melampaui maksudnya melampaui, yatajawaz melampau ataupun melebihi, agak mudah sikit. Apa dia? Itu nak mudah faham lah tu lah. Ma ya'khudhu maf'ulan bihi. Kat syarah mana? Bingung tu dah apa ni. Ni yang matan bina. Tu lain. Cuma dia susunan tu susunan lebih kurang dengan matan bina ni. Cuma nak mudah ambil itu lah. Ma ya'khudhu apa ni maf'ulan bihi. Ini apa yang mengambil maf'ul bih. Kita nak terangkan dalam kitab ni lah. Maksud apa? Ma yatajawazu fi'lul fa'il. Berkata nak bagi Rasul Melayu tadi tu. Ini satu perbuatan yang mengenai orang lain. Itu dinamakan, ataupun yang ada apa sangkut paut dengan pihak yang ketiga. Perbuatan tu jatuh mengenai pihak ketiga dinamakan fi'il muta'addi. Kalau perbuatan tu tak bersangkut paut dan tidak mengenai pihak ketiga, hanya khusus kepada perbuatan pada diri dia saja, dinamakan fi'il lazim. Itu sini perbuatan tersebut melampaui perbuatan tu. Macam kata pukul. Jadi pukul tu bukan pada diri dia, makna melampaui kena orang lain. Perbuatan pukul tu. Zaidun daraba Zaidun Amran. Jadi perbuatan pukul tu kan kena kepada Amran tu. Itu dinamakan tajawaz, melampaui, berpindah, kena maf'ulun bih. Maf'ulun bih sini bukan istilah dalam ilmu nahwu. Maksudnya seseorang yang hadas satu perbuatan tu kena dia. Dinamakan maf'ulun bih di sini. Bukan maksud maf'ulun bih yang sebut dalam nahwu. Ini maf'ulun bih daripada segi lughah. Yang fa'il di sini pun sama juga. Bukan wal fi'lul marfu yang apa al-mazkur qablahu fi'lu dak. Itu dalam nahwu. Maksud fa'il sini orang yang melakukan perbuatan. Itu saja. Man aujadal fi'la. Yang tengah dia lughatan apa dia? Man aujadal fi'la, orang yang melakukan perbuatan ataupun yang mengadakan satu perbuatan dipanggil fa'il. Jadi fa'il di sini orang yang mengadakan perbuatan dan perbuatan dia mengenai pihak lain. Itu dinamakan maf'ulun, dinamakan muta'addi. Dan fa'il yang melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu tidak mengenai pihak lain. Perbuatan itu hanya pada diri dia saja, khusus untuk diri dia, itu fa'il lazim. Wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lul fa'il ila al-maf'ul bih. Tukarlah tadi ma yatajawaz, ini ma lam yatajawaz. Iaitu fa'il yang tidak melampaui perbuatan oleh perbuatan fa'il yang melakukan ataupun mengadakan perbuatan, tidak melampaui kepada maf'ul bih, pada maf'ul bih. Bal bahkan waqa'a fa'lul fa'il itu fi nafsihi. Perbuatan bahkan jatuh ataupun berlaku perbuatan si fa'il itu pada diri dia, fi nafsihi. Ada iskal? Faham? Ni. Baik, yang kedua al-babu tsani fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Waktu
Tu kalau mengaji dalam tengok-tengok tafsir pula ni fa'il muta'addi, mana dia punya, mana fa'il muta'addi mesti ada maf'ul, mana maf'ul dia. Yang ni pula fa'il muta'addi dua, mana maf'ul dia yang pertama, mana maf'ul dia yang kedua. Fa'il muta'addi tiga, maka mana maf'ul dia yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Jadi yang paling banyak tiga lah. Yang paling banyak muta'addi, yang paling banyak sekali tiga. Ada muta'addi satu, daraba yadribu, muta'addi satu, darabtu Zaidan. Zaidan tu maf'ul. Ada muta'addi dua, contoh a'ta itu Zaidan dirhaman. Jadi dia muta'addi dua, sama yusami muta'addi dua. Ada muta'addi tiga, a'lama, satu a'lama lagi apa dia tak? Tak banyak pun. A'lamtu Zaidan amran muntaliqan. Tiga sekali, itu muta'addi tiga. Ini banyak muta'addi tiga. Aku bagi tahu pada Zaid Amar akan pergi. A'lamtu Zaidan amran muntaliqan. Tiga. Quran ni ada orang tafsir, dia masuk ilmu luar, dia tafsir luar. Ada tafsir yang tafsir dia ni lebih cenderung pada balaghah, maka dia tafsir disebut apa ni balaghah Al-Quran. Ada tafsir ni tafsir melalui hadis-hadis, ambil apa yang berkenaan dengan hadis. Dan juga ada tafsir ikut masing-masing. Main rubah lah kepala macam. Yang kedua babu sani fa'ala yaf'ilu mawzunuhu daraba yadribu. Jadi kalau kita lupa hadza min babi daraba. Jadi kita tarik daripada bab yang kedua. Maksudnya kalau dia sebut contoh dia kata apa? Sama dengan ni fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu. Contohnya perkataan jalasa min babi daraba. Maknanya nak baca mudhari' dia jalasa yajlisu. Balik daripada yang kedua fa'ala yaf'ilu. Wa 'alamatuhu an yakuna 'ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa maksuran fil mudhari'. Alamat dia apa? Alamat bab yang kedua ni bahwasanya adalah ain fi'ilnya itu maftuhan. Baik maftuhan pada fi'il madhi daraba. Ain fi'il dia mana satu? Daraba. Huruf ra. Daraba. Wa maksuran fil mudhari'. Pun huruf ra juga. Ya tu tambahan sahaja. Ya tu tambahan huruf mudhari'. Ya ribu. Jalasa yajlisu. Malaka yamliku. Qalaba yaqlibu. Qalaba yaqlibu. Wa khalaqa yaghliqu. Tawa yaqli. Waqa yaqi. Wa ada ya'idu. Roma yarmi. Farra yafirru. Ata yaqti. Bab yang kedua, wa bina'u aidan li ta'diyati ghaliban wa qad yakun laziman. Bina' fi'il ni pun juga ada yang muta'addi dan juga ada yang lazim. Jadi kita akan sebutlah macam mana kalau dalam matan izi ada kalau fi'il yang lazim kita nak jadikan, nak tukarkan yang muta'addi. Macam mana? Tukarkan fi'il lazim tapi kita nak jadikan yang muta'addi. Ini kita kena tukar bab. Kena tukar bab. Kharaja dia tukar bab. Jadi kerana dia sudah lazim akhraja. Juga itu dia akan jadi muta'addi. Misal al-muta'addi nahu daraba Zaidun amran. Wa misalul lazim jalasa Zaidun. Al-babu salis fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu yang ketiga fa'ala yaf'alu. Wazannya apa? Fataha yaftahu. Apa alamat dia? Wa alamatuhu an yakuna 'ainu fi'lihi maftuhan. Alamat dia ain fi'il dia bari fathah fil madhi wal mudhari'. Dan kedua sekali
Ain fi'il dia berbalik atas pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari'. Tapi di sini ada syarat sikit. Nombor 3 ni ada syarat. Syarat dia apa? Bi syarti an yakuna 'ainu fi'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halq. Huruf izhar tu lah. Huruf izhar haki ada 6. Dinamakan huruf izhar, orang panggil juga ataupun huruful halq. Huruf izhar tu huruf halqum semua, yang mana makhraj dia adalah halqum. Jadi syarat ain fi'il atau lam fi'il. Jadi kita tahu dah fa'ala daraba. Mana ain dengan lam? Ra dengan ba. Jadi istilah dah. Ini bagi mustalah. Pada istilah apa dia? Ini pada istilah yang digunakan dalam ilmu tu. Setiap ilmu ada istilah. Sebab tu banyak nak nampak. Dalam tauhid ada istilah, dalam nama ada istilah, dalam sorang ada istilah, dalam tafsir ada istilah, dalam fiqh ada istilah dia, dalam ilmu hadis ada istilah dia. Syarat dia mesti ain fi'il atau lam fi'il salah satu. Salah satu mesti ada huruf halq. Wahya sittatun ada 6. Al-ha'u wal kha'u wal 'ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzatu. Ini huruf-huruf halqum. Huruf-huruf halqum jadi huruf-huruf yang mana makhraj dia adalah halq. Nak tajwid tu kita mengaji lain-lain pula kan, ada yang aqsal halq, ada adnal halq, ada apa wasat, dia punya peringkat apa ni tu huruf tersebut. Wa bina'u aidan li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Bukanlah bila kita kata kalau huruf halq mesti atas apa ni bab ni tak semestinya. Sana ada balagha yang lughu. Balagha yang lughu. Lam fi'il huruf fa'il daripada huruf halq, tapi bukan daripada bab yang ketiga ni. Maksudnya kalau fa'ala yaf'alu atas wazan fa'ala yaf'alu mesti fa'ala ain fi'il ataupun lam fi'il daripada huruf halq. Jadi kalau ada yang selain daripada itu, kalau ada yang selain daripada yang disebutkan, contohnya ada fa'il atau wazan fa'ala yaf'alu tapi ain fa'il atau lam fa'il bukan huruf halq, maka itu dinamakan syadz. Itu syadz. Dia ganjil. Maka fasyadz yuhfazu wala yuqasu alaihi. Apa yang syadz tu kita jaga, yuhfaz, tapi tidak dikiaskan atasnya. Tak dikiaskan atasnya. Adanya dia kias apa ni, dia apa mukhalafah kias. Dia mukhalafah kias kaedah. Kias kaedahnya macam ni, mesti huruf ain fa'il lam fa'il huruf halq. Tiba-tiba ada yang bukan huruf halq, maka kita kata dia syadz, itu adalah kaedah. Sebab kaedah ni dia main kemudian. Kaedah ni main kemudian. Lama tengok kalam, jadi dia buat kaedah. Jadi yang terkeluar pada kaedah tu dia dinamakan kias. Bukan dia kata salah.
Sebab ada je yang sebut dalam Quran ya'ba. Aba ya'ba. Sebut dalam Quran tak? Ada tak ayat Quran ya'ba? Jadi walaupun sebut dalam Quran, kita dia mukhalafah dengan kias kaedah yang ada. Bukannya kata benda tu mencacat kan. Sebab kaedah ulama mai kemudian wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Ayat Quran disebut juga syaz. Jadi bahagikan lagi lah, nak tak ambil cukup kita anda sebut-sebut sikit-sikit macam tu. Adalah syarah tapi akan jadi lama lah. Baik. Contoh dia zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Mana dia huruf halq ha dekat ain kan. Waqa'a yaqa'u. Waqa'a yaqa'u. Huruf ain dekat mana? Dekat lam fa'il. Dahama yadhamu. Huruf ha dekat ain fa'il. Wada'a yadha'u. Dekat mana? Dekat lam fa'il. Wada'a huruf akhir. Laja'a yalja'u. Dekat mana? Dekat lam. Fa'ala lahu. Laja'a. Wa yafa'a yafa'u. Dekat lam juga. Wa sa'ala yas'alu. Dekat ain. Sa'ala ain fa'il dengan tengah. Wa alaha ya'lahu. Dekat lam. Alaha ya'lahu. Daripada perkataan ni lah dapat ilah. Alaha ya'lahu ilah. Bubuh alif lam jadi al ilah. Bubuh alif lam jadi al ilah. Buang hamzah tu jadi Allah. Orang itu sebut Allah Akbar. Allah ada lughah. Kan ada asal dia. Allah. Lepas tu tafkhimkan jadi Allah. Ditafkhimkan jadi Allah. Asalnya Allah. Asal al-ilah. Asal lagi yarhamukallah. Wa qara'a yaqra'u. Wa qara'a yaqra'u. Kata satu kaulah ada kaul lain. Nama Allah tu ambil daripada perkataan mana apa semua tu. Ini salah satunya. Itu dia ambil dikatakan alaha ya'lahu dengan mana abada ya'budu. Ilah dengan mana ma'bud yang disembah. Al-ilah dengan mana al-ma'bud yang disembah. Dalam Quran wa fil apa ni? Walladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Tuhan dan dialah yang pada langit Tuhan, pada bumi pun Tuhan. Tuhan ada dua. Langit adalah Tuhan, bumi adalah Tuhan. Nanti ni keluar kata-kata dalam sebarang ni. Tu kita ngaji tauhid ni. Maksudnya dia di langit tu ma'bud, di bumi pun ma'bud, disembah juga. Sana ada penduduk dia, malaikat, di sini penduduk bumi, sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-babur rabi' fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat, fa'ala yaf'alu mausunuhu alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Ini dia mula dah berubah. Berubah. Tadi tak berubah lagi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Ain fi'il. Lepas tu fa'ala yaf'alu. Semua tak berubah. Yang berubah dekat mudhari'. Daripada yaf'u, yaf'i, yaf'al. Fi'il madhi sama. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Start sini dia berubah dah. Fa'ila. Fa'ila. Sebab tu bila satu fi'il tu atas wazan fa'ala,
Ada dia pening sikit, ada 3. Fa'ala yaf'uluka, fa'ala yaf'iluka, fa'ala yaf'alu. Dia ada 3. Cuma kalau jumpa huruf halq, bolehlah teka sikit. Huruf halq maknanya fa'ala yaf'alu. Contoh zahaba, zahaba yadhhabu ke, zahaba yadhibu ke, zahaba yadhhabu. Jadi tengok ada huruf zat apa ni, zahaba ada huruf ha, huruf halq, boleh kata teka zahaba yadhhabu. Tu pun kalau kena. Tapi kalau kat sini fa'ila, fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ila yaf'alu. Cuma nanti ada satu lagi fa'ila yaf'ilu. Dia 2. Fa'ila yaf'ilu. Alima ya'lamu, syariba yashrabu. Tu dah sebut syarat tu. Salah tu. Syarat tu. Alhamdulillah syarat tu. Itu dia lah. Mawzunuhu alima ya'lamu wa alamatuhu an takuna ainu fi'lihi maksuran fil madhi wa maftuhan fil mudhari. Alamat dia ain fi'il dia bagi bawah pada fi'il madhi dan bagi atas pada fi'il mudhari. Binaan dia sama juga, babinahu aidan li ta'liyati ghaliban maka dia kunu laziman. Pun datang ada fi'il mutaaddi, ada fi'il lazim. Misal al-mutaaddi alima Zaidun al-mas'alata. Alima Zaidun al-mas'alata. Wa misalul lazim nahu wajila Zaidun. Apa maksud wajila? Ai khafa, takut. Dan ada beberapa saya sebutlah. Memang kadang kita tengok lugah. Ada lugah yang dia boleh baca 2. Yang dia boleh baca 2. Ini dia sebutlah sini, dia kata kharaja an qaidati hadzal bab alfazun sumi'at bil wajhain. Dan terkeluar daripada kaedah bab ini beberapa lafaz yang didengar atau jangan sama'i orang Arab. Kadang-kadang kali kabilah ni sebut bagi atas, kabilah ni sebut bagi bawah. Kat mudhari' dia. Wal mahfuz minha 12 fi'lan. Dan yang ini dijaga beberapa daripadanya ada 12. Wahira yahiru ataupun yauharu, hasiba yahsibu ataupun hasiba yahsabu. Dalam Quran pun datang dua-dua, ada sebut yahsibu, ada sebut yahsabu. Waghira yaghiru ataupun yagharu. Ba'isa yab'isu ataupun ba'isa yab'asu pada atas. Wa waligha yalihu ataupun wa waligha yaulahu. Iza waligha waligha walakha. Dalam hadis iza walakha jilatan anjing iza walagha fihi kan. Itu Nabi kata basuh 7 kali. Idza wala qalqal fi ina'i hadikum falyaghsilhu 7 marratin indahunna biturab. Waligha ya nihu za waligha mana tidak baca. Wa ya isa ya isu. Biasanya orang baca ya isa ya asu la ta'as. Ada kita la ta'as, jangan kamu berputus asa. Lantai asli dibaca 2. Ya isa ya isu, ya isa ya asu. Wa wabiqa yabiku, wabiqa yaubaku. Wa wahila yahimu, wa wahila yauhalu. Wa na'ima yatimu, na'ima yanamu. Dia baca 2. Lepas tu dia buat ada
untuk kemudahan lah. Apa macam tak nak tahu macam kaedah. Dia kata wa yaftassul lazim fi ma yadullu 'ala al-farah wal huzun. Apa yang fi'il yang datang dalam bab ni yang menunjukkan atas gembira ataupun suka itu fi'il lazim semua tu. Fariha yafrahu, qariba yatrabu, wajila yaujalu. Itu kan semua apa ni, fariha suka, qariba pun suka juga, wajila takut, sedih, wajila ni takut. Awil ridha, radiya ya qabila, terima. Semua tu menunjuk atas ridha. Takut menunjukkan atas sedih. Mana okay. Ataupun al-ibtila wal farah. Ataupun lazim ni dia khusus pada fi'il yang menunjuk atas ibtila, penuh ataupun kosong. Rawiya, syabi'a, atisha wa farigha. Farigha di bawah, di bawah. Di bawah. Kan faragha. Wah itu Pak. Rawiya, puas. Syabi'annya, syabi' tu. Atisha haus. Atisha atishtu. Atisha ya khusyu. Rawiya ya wa. Yarwi maksudnya pula. Tapi dia punya tu sama. Dia tengok ni. Cerita minum banyak. Rawi itu ataupun irtawai itu. Dah. Nak sebut apa sebenarnya? Kalau lapar, kita kata lapar. Dah makan banyak, kita kata kenyang. Kalau apa ni air, kita kata haus. Kalau dah penuh, apa dia? Atau yang benda dekat puas, dah puas. Allah Allah kalau ada cara juga. So Melayu. Ini apa ni, kenyang, lapar. Kalau haus, itu lawan dia. Puas ke apa ke? Puas lah. Ni tu, ni puas lah. Kalau kau tahu, kau dah tangan tu dah besar dia. Ada. Kenyang ayam. Ha? Kenyang ayam. Kalau orang Kedah dia panggil kenyang ayam. Setengah-setengah tempat dia bagi makan ayam. Dia tak bagi minum ayam, dia bagi makan ayam. Tahu mana? Makan ayam lagi. Makan, setengah tempat bagi minum. Farigha. Ya, farigha ya frogu. Ada juga faragha syai, faraghan. Farigha pun ada juga. Faragtu, ifragh. Faragha min amalihi atamahu. Faragtu min al-qira'ah. Maknanya mampu dengan qira'ah.
ataupun benda-benda yang menunjukkan atas aib. Ambil ma'ib nahu amisha wa awira. Amisha ni tak tahu apa, awira awar. Awar ni buta sebelah. Ingat nak buta sebelah. Awar. Buta sebelah kan. Dajjal kan awar. Aw ma yadullu ala al-alwan, apa-apa yang menunjukkan atas warna. Seperti sawida yaswadu, hamira yahmaru, khadira yakhdaru. Itu semua apa atas bab ni lah. Dalam bab yang keempat ni kata wazan fa'ila yaf'alu. Baqiya yabqa. Kamu agak sekolah boleh tak sikit. Sebenarnya